tu. Apa boleh buat lah, Sir? Tak apalah. Okey, kita mula ya. Kita mula untuk chapter alkohol. Okay, chapter alkohol. So, sepatutnya sekarang ni dah ada paparan skrin putih lah. Right? Ada, Sir, ada. Ada, okay, that's good. Okay, kita start dengan chapter, this is chapter 8. Chapter 8, tajuk dia adalah hydroxy compound ataupun alkohol. Okay, so dalam chapter ni kita ada 5 subtopik. So subtopik pertama is basically yang the basic thing, introduction dia. So saya akan terus masuk the first part yang mana kita akan discuss berkenaan berkenaan naming dan juga classification of alcohol. So in term of naming and classification of alcohol ni, okay, naming ni I think some of you dah familiar. Okay, some of you dah familiar dengan naming dia. Okay, apa ni, classification apa benda pula Syazwan. Okay, dan classification of alcohol ni is basically almost the same macam mana kita classify kita punya haloalkane. So kalaulah contoh kita ada this alcohol, okay, can someone give me the name? Apa nama dia? Butanol. Butanol. Okay, so dia adalah butanol, is very good, tetapi apa yang perlu specify adalah dekat mana position all tu. Butan one all. Dia akan jadi 1 butanol. Okay, 1 butanol. Okay, ataupun nama lain dia adalah butan one all lah. Butan one all tu actually nama lama, boleh je nak guna. Tapi biasa kita guna yang atas ni lah 1 butanol. Okay, IUPAC yang baru sistem memang nombor di depan. Okay, so itu satu. Next one, kalau nak classify dia pula, classification of our alcohol is based on the class of the carbon, okay, class of the carbon where our hydroxy group attached to. Apa kelas carbon ni? Primary. Okay, it is a primary carbon. So bila dia primary carbon, so dia adalah primary alcohol. Okay, so classification dia is just the same macam before this lah. So kita tengok the next one. Kalau kita buat ni, satu, dan satu, dan kita ada this one. Dan kita ada this one. Okay, this one first. Ni apa nama dia? Butanol. Yeah, very good. This is 2 butanol. Okay, this one? 2-methyl 2-butanol. 2-methyl 2-butanol. Tu Yusof ke tu? Yes, sir. Very good. Bangga Madam Ibah dengan kamu. This one? This one. Anyone for this one? Alex?
kejap, sir. Okay. Siapa jadi parent sekarang? Cyclohexane. Okay. Remember, kalau ada main functional group dekat situ, ini yang akan jadi parent. Itu parent kita. So, kalau in term of numbering, ni akan ambil nombor 1, 2, 3. So, nama dia akan jadi apa? Tricyclohexyl 1 propanol. Very good. Hexyl 1 propanol. And this one? Phenol. Phenol. Ya, ini adalah phenol ya. Now kita nak classify kita punya alkohol ni. Kalau this one? 2-butanol. Apa kelas dia? Secondary. Secondary alcohol. This one is Tertiary. tertiary alcohol. Very good. This one is Primary. primary alcohol. And this one is Primary. Secondary. 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 jawapannya tidak ada classification kat situ. Sebab dia adalah aromatic alcohol. Okay, sebab dia adalah aromatic alcohol, so dia tidak ada classification kat situ. Okay, so paling penting kat sini yang kamu perlu tahu adalah bila kita nak classify kita punya alkohol, okay, kita akan tengok kelas dia. Oh ya, lupa dari satu naming saya nak bagi. Kalau saya bagi ni, ini apa nama dia? One, two, propandiol. 1, 2, 2 propandiol. propane. Dia jadi propane ya. Diol. 1, 2 propane diol. Okay, kalau ada dua alkohol dia akan ni diol. Ataupun propan 1, 2 diol. Understand? Kalau yang macam ni, kita tak tengok adalah dia punya classification sebab because kita ada dua hydroxy group dan dia ada dua kelas yang berbeza. This alcohol satu kelas, this one pun satu kelas. Okay, so boleh ikut setakat ni. Boleh. Ini adalah the first part. Boleh, sir. Okay, habis bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, kita akan tengok in term of physical properties. By the way, lepas ni kamu ada kelas lagi kah? Jam Ya, 10. Jam 10, okay. Yang ada jam 10 tu keluar je lah nanti. Tak nak beritahu apa-apa, just leave je. Tapi kelas BP dengan saya sampai jam 12 kan? 11. Tak ada 12. 11. 12. 11. Bukan jam 1 kan? minta apa? Cik Alex minta tu. Alex yang mana satu? Dia satu orang tak mau. Yes, sir. Okay, tak apa. Abaikan segala-galanya di situ. Kita tengok the next part. Okay, bahagian physical properties ni, the first thing kita nak tengok adalah dia punya physical state, keadaan dia. Okay, dia punya physical state. So, kita punya alkohol ni, okay, so kalau kamu biasa tengokkan alkohol kita daripada yang kamu biasa tengok adalah etanol. Kita punya alkohol tu, C1 sampai dah C12 ni, is actually exist dalam bentuk, Gas. kamu minum gas kah? Tak. Liquid, sir. Liquid. Liquid kan? So C1 sampai C12 is actually liquid and it's actually colorless liquid. And then
And the C12 ke atas, dia adalah dalam bentuk solid. And phenol pula, phenol dalam bentuk liquid. Ini standard state lah. At room temperature. Okay, and it's also colorless. Ya Allah, tulisan aku. Okay, physical state ni you have to know lah. Bila you tulis equation nanti nak letak apa? Aqueous ke? Kalau biasa kita akan letak aqueous lah. Kalau kita campur dengan air. Kalau dia pure liquid, dia akan jadi untuk liquid. Alright. So ini bahagian yang pertama. Kita akan tengok the next one is boiling point. Untuk boiling point, kita akan discuss 5 case. Sebelum kita tengok sini, sebelum kita tengok boiling point ni, saya nak tekankan sikit pasal kita punya alkohol. So, alkohol kita, CH3, CH2, OH. Okay, dia ada ni, ada this group. Dia ada this group. Apa yang dia boleh buat dekat situ? Buat bond. Hydrogen bond. Dia boleh buat hydrogen bond. Okay, so it can form hydrogen bond. So apa yang berlaku kat situ adalah, contoh kita punya alkohol, CH3, CH2, OH, dia boleh buat hydrogen bond dengan another dia boleh buat hydrogen bond kat situ. And what do we know about hydrogen bond? Stable kan? Stable tu Strong. satu bab, dia lebih Dan lebih kuat. is stronger kan. Hydrogen bond is among the strongest van der Waals forces. Yes, more energy needed to break the bone. Very good. Okay, so itu yang paling penting yang kita perlu tahu kat sini. Alkohol, dia ada hydrogen bond. Kalau kita compare dengan alkane hari tu, alkane, CH3, CH3, dia non-polar, so dia tidak ada hydrogen bond. Bila kita tengok haloalkane, CH3, CH2, Br. Okay, dia polar tapi dia tidak ada hydrogen bond. Kalau kita compare antara ketiga-tiga ni, yang alkohol lah akan ada boiling point yang lebih tinggi berbanding haloalkane dan juga alkane. Because of what? Because hydrogen bond. Okay, so kalau saya cakap tadi, boiling point ni kita akan discuss dalam 5 case. So kita tengok dulu case yang pertama, boiling point between alcohol. Okay, boiling point between alcohols. So, apa kita akan tengok dekat sini adalah kita akan compare boiling point antara, contoh, kita ambil butanol, 1 butanol versus ini apa nama dia ni? 1 pentanol. Very good. Okay. So, siapa yang mempunyai boiling point yang lebih tinggi? 1 pentanol. Okay. So, 1 pentanol has higher boiling point than 1 butanol. Because Molecular The mass. one is stronger. More carbon. it Molecular Yes. weight increase. greater size. Okay? Sebab dia ada size yang lebih besar. Bila size yang lebih besar, apa yang tinggi? Contact surface area lebih tinggi. Bila contact surface area lebih tinggi, dia punya van der Waals forces dia pun makin kuat.
So you need more energy to overcome the force of attraction. Therefore, BP untuk 1 lebih tinggi lah. Okay, so ini adalah cara kita nak banding. Inilah kes yang pertama. Kita compare between alcohol. Kes 1. Boleh ikut? Boleh, Boleh, sir. sir. Boleh, sir. Okay. Next one. Kita compare boiling point between alcohol and diol. By the way, video formal dia akan release dalam hujung minggu ni lah. Video macam biasa. Okay, sampai Carbonil nanti. Video formal dia. So, itu adalah nota yang lebih teratur lah. Okay, if you, ini boleh macam dalam kelas. Macam saya ajar dalam kelas. Okay, ni kita compare between, contoh macam ini adalah satu compound versus this one. Yang di kiri ni apa? 1 propanol. 1 propanol. 1 propanol, bukan 1 pentanol. This one? 1 2 propanol. Diol. 1 2 propane diol. Okay, so siapa lebih tinggi boiling point dia? 1 2 propane diol. 1 2 propane diol has higher BP than 1 propanol because More hydroxyl group. Can There's form higher number of hydrogen bond. hydrogen bond. it has more hydroxyl group ataupun OH group. Therefore, More number of hydrogen bond. it can form more hydrogen bond. Okay, bila dia boleh buat more hydrogen bond, you need more Stronger energy hydrogen. to overcome force of attraction. Therefore, BP dia pun jadi lebih tinggi. Boleh ikut? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Yang ketiga, kalau kita compare boiling point between alcohol and hydrocarbon. Ini kalau saya ambil contoh, saya ambil propanol juga versus this one apa ni? Butanol. Butanol. Buten. Butanol pula. Okay, ni size dia apa ni? Molar mass dia kalau kamu kira untuk 1 propanol, molar mass dia adalah 60 gram per mole. This one, butane, C4H12. C4H10, sorry. So dia adalah 58 gram per mole. Okay, so kita nak compare antara dua ni. Siapa lebih tinggi boiling point? 1 propanol.
Okay. Walaupun dia punya size lebih kurang sama, tapi 1-propanol, dia punya boiling point is higher than butane. Sebab apa? Contain hydroxyl group. It contain hydroxy group. Therefore, dia boleh buat apa? Hydrogen bond. Bond. It make hydrogen bond. Hydrogen bond. Very good. Pandai lah kamu ni. So, bila dia buat hydrogen bond, that means kita need More More energy. energy. To break the bond. to overcome the force of attraction. Bukan break the bond Break the bond is actually a wrong term. Hydrogen bond bukan bonding. Hydrogen bond is intermolecular forces, daya tarikan. So you need more energy to overcome the force of attraction. Okay, break the bond is you putuskan bonding tau. You putuskan ikatan. Nak putuskan ikatan tu bukan senang tu. Okay. More energy to overcome the force of attraction. Therefore, Higher boiling point. ya, boiling pointnya lebih tinggi. Ini ada cara nak jawab lah. Okay. Cuma nanti bila jawab dengan lebih teratur. Yes. Next one. Kalau kita compare between isomeric alcohol, okay, BP between isomeric alcohol. Bila between isomeric alcohol ni, kita akan tengok yang pertama antara ini dan ini. Ini nama dia apa? Butanol. Come on. One butanol. One butanol. Mazwandi ada? Oh, Mazwandi. Adakah dia? Cuba tengok dekat list tu ada nama dia? Ada, sir. Ada. Suruh dia on mic, saya nak dia jawab soalan ni. Apa nama compound ni? Hello, ada orang kah? Ada. Apa nama dia ni? Saya rasa. Tu bukan Mazwandi kan? Bukan. Ni Safik. Okey lah, tak apalah, biarlah. Okey, kita jalan kat sini. So which one is higher boiling point? 2 methyl 1 2 methyl propanol. 1 propanol. Salah. One. Okey, kedua-duanya mempunyai molar mass yang sama. Okey, keduanya molar mass yang sama. Sebab butanol kan. So butanol C4 ni pun 4 karbon, this one pun 4 karbon. Okey, kalau kita tengok ini 4 karbon. Ini pun 4 karbon. Apa yang beza antara dia orang? Chain. Branches. Ada Branching. Okay. Ada branch. What have you learned about branching? Surface Contact. area. More Surface compact. area. More branches.
low, a smaller surface area. Its branches Very more good. compact. So kalau dia ada branches, that means dia more compact. Okay, so kita akan kata 1-butanol has higher boiling point. Ni basically kita guna argument alkane lah. Kenapa? Sebab 1-butanol is straight chain. Well, lagi satu adalah branch. Okay, so branch is more compact. Bila dia more compact, More van der Waals surface forces. area. contact surface area dia rendah. Bila contact surface area dia rendah, van der Waals forces jadi Weaker. weaker. Menyebabkan boiling point dia pun akan jadi lebih rendah lah. Less energy dulu. Baru dia cakap pasal boiling point. Understand? Sir, Understand, sir? Ya. kalau bagi tahu 1-butanol has no branches, diterima ke sir? Or better guna straight chain je? Jawapan yang lebih baik adalah better guna straight chain lah. Tapi kalau kata tiada branch, you cakap dulu both have the same number of carbon but 1-butanol does not have branches, while 2-methyl-1-propanol have branches. Okay, Itu pun sir. boleh juga. Okay? Right, sir. Alright, next one. Kita tengok boiling point between isomeric alcohol juga. Okay, so what do we know about isomeric alcohols ni? Contoh, kita compare antara ini dan juga ini. Siapa lebih tinggi? Propanol. 1-propanol. Secondary alcohol. Okay, beza dia apa? Ini adalah primary alcohol, ini adalah secondary alcohol. Beza dia adalah kedudukan hydroxy group tu. Okay. In term of size sama. Dia tidak ada branching sebenarnya ni. Cuma kedudukan OH tu pada tempat yang berbeza. So what you have to know is 1-propanol is actually has higher boiling point than 2-propanol. Kenapa? Primary is more stable than one primary is less stable than secondary structure. Is it primary lebih stable? Tidak, sir. Secondary is more stable. Kalau second lebih stabil, boiling point dia lebih tinggi lah kan? Yes, sir. Ini ada kaitan dengan structure dia, kedudukan dia tu. Ada satu efek. Kalau dalam kemarin dalam haloalkane tu, ada saya ceritakan perkataan ni, saya guna perkataan ni. Okay, dia adalah kita panggil sebagai steric. Okay, bila hidroksi tu di hujung, dia lebih mudah buat hydrogen bond. Tapi bila dia di tengah, okay, dia akan ada halangan dan susah sikit untuk buat hydrogen bond tu. Okay, so position of hydroxy group tu sangat penting. So 1-propanol has higher boiling point than 2-propanol because, okay,
1-propanol can form hydrogen bond easily due to less steric from the alkyl group. Okay, bermaksud bila kita tengok nanti, boiling point untuk yang 2-propanol tu lebih rendah. Dia tak beza banyak, dia beza sikit saja. Okay, dia lebih rendah sikit sebab apa? Sebab the presence of hydroxy group tu, okay, sebab dia nak buat hydrogen bond tu dia lebih terhalang. Okay, dia lebih terhalang. Okay, fahamkah dekat situ? Faham. Faham, sir. Alright, so kita masuk the next part. Okay, so next part adalah physical properties lagi, masih lagi bahagian kedua sebelum kita masuk bahagian yang ketiga. Okay, so next part adalah kita nak tengok tentang solubility. Sir. Ya, Pasal boiling point yang extreme molecular weight between alkohol dengan hydrocarbon tak penting kah? this one. Extreme molecular weight. Extreme. Ya. What? This one lah. Kalau extreme bukan alkene. Bagi contoh compound. Tak tahu. Maksud kamu macam mana ni? Maksudnya adalah butane ni bukan butane lah. Kita guna compound yang lebih panjang, lebih besar. Itu kalau contoh you guna octane lah kan. You guna octane tu akan lebih tinggi. Tapi itu tak penting lah dalam silibus kita. Okay. Yang itu, berkenaan yang itu, ini adalah size. Faktor size. Ini kita tengok dalam chapter 4 yang lepas tu. Okay. Sebab ada 5 case tu, alkohol ni punya boiling point, dan kebiasaannya, dia suka tanya yang sama ada. Yang ini selalu ditanya, yang ini pun selalu ditanya. Dan yang similar macam ni. Yang ini jarang. Dan ini pun jarang. Okay? Faham? Okay, sir. Okay. Untuk solubility, kamu rasa alkohol ni larut tak dalam air? Larut. Sebab Larut. dia ada Larut, sir. Alkohol Dia ni, dia tengok apa tu? tengok saiz dia, sir. Size Very good. hydrophobic. So, bagi yang baru, yang tak tahu lagi, so ini, kawasan ini adalah kawasan yang boleh buat apa ni? Hydrogen bond. This section, dia boleh buat hydrogen bond. Okay, dia boleh buat hydrogen bond. Dan kawasan yang berikutnya, okay, kawasan yang belakang ni, okay, dia tidak boleh buat hydrogen bond. Okay, dia adalah kawasan yang kita panggil sebagai kawasan Hydrophobic. hydrophobic. Okay, ini kawasan yang suka air, so dia adalah Hydrophilic. hydrophilic. So kalau kita compare antara kawasan hydrophobic dengan hydrophilic ni kalau makin besar, contohlah kan, dalam satu kumpulan tu ramai orang penakut daripada berani, satu kumpulan tu akan jadi penakut.
Okay, so kawasan hidrofobik ni yang larut dalam air adalah sampai pentanol saja. Okay, C1 sampai C5 larut. Lepas tu bila C6 ke atas, dia dah mula tidak larut. Okay, kalau dia masuk hexanol, you akan nampak macam ada immiscible area kat situ. Bila kau masuk dalam solution kamu, okay, ada kawasan yang ada macam ni, macam 2 layer lah. Okay, itu adalah berkenaan solubility. And then lagi satu, kalau contoh, you ada propane, propanol, 1-propanol dan juga 1,2-propanediol. Okay, lebih banyak hydroxy group. Okay, if you have more hydroxy group, dia more soluble. Sebab apa? Dia boleh can form more hydrogen bond. Ni lebih soluble. Sebab apa reason dia? It can form more hydrogen bond. Boleh ikut? Boleh, sir. Boleh, Boleh, sir. sir. Ni susah ke senang ni? Tidak susah. Okay. Itu kita habis bahagian yang kedua. Dia ada lima bahagian dekat sini. Kita nak masuk bahagian yang ketiga. Sorry. Bahagian yang ketiga is about the third part adalah preparation of alcohol. Kamu rasa macam mana cara orang sediakan alkohol? Di kampung-kampung. Fermentation. Di kampung-kampung tu yang buat tumpung ke, Tapai. tapai, buat tuak. Tuak, sir. Itu semua adalah proses fermentation. Saya tahu ramai yang merindui kampungnya sekarang. Selepas hampir setahun tak balik. Jangan risau, anda akan balik sebelum gawai dan juga keamatan. Bagi mereka-mereka yang berkenaan, jangan risau. Mudah saja. The only alcohol yang kita boleh consume, bukan kita lah, kamu lah. Okay, adalah ethanol. So kita boleh prepare our ethanol dengan cara fermentation. So basically apa kita buat adalah kita ambil sugar, okay, gula kita. Ya Allah. C6H12O6. Okay, apa kita buat? Kita tambahkan dengan bahan untuk ferment. Yeast kita masuk kat situ. Okay, kita masuk yeast, kita akan hasilkan CH3, CH2, OH. Kita dapatlah etanol kita. Okay, tambah 2 CO2. Sebab tu kalau orang buat penampaian, dia prepare untuk tumpung apa semua tu, bila dia buka tu ada CO2 dalam tu. And then kalau dia terlebih simpan, jadi masam. It's because dia dah tukar etanol tu jadi ethanol acid, jadi dah teroxidize. Okay, so dia akan ada period dia yang boleh simpan benda tu. I think lah. Itu cara yang pertama. Cara kedua untuk hasilkan alkohol, ini kamu dah belajar. Hydration of alkene. Okay, very good. Saya tahu kamu dah study benda ni. Okay, kita tengok pada hydration of alkene. Basically apa kita buat, saya nak Aizat. Aizat? Yes, sir. Macam mana? Apa benda kita guna kat sini? Apa reagen kita? Alkene. Alkene? Bagi contoh alkene? Pentene. Pentene. Berapa pentene? 5. 5 pentene? 5 lah kan? No. Pentene kan ada banyak isomer dia. Oh, isomer. Nama dia, berapa pentene?
1, 2, 3, 4, 5. Tiga. 3 pentin? Salah, Ya. tidak wujud 3 pentin tu sebenarnya. Dua. Dia sama, Zak. Dah sama. Oh, Dia ya, kalau dua kamu ni. tak 3 sini, paling pendek sini 2, so 2 pentin. Kita tambah dengan apa Zat? Hydration. Water. Dan ada H+. nak juga tolong. Thank you, tolong tu. Hasilnya Alcohol. Yang nama Butanol. 2 butanol. salah. Two pentanol. Dia sama ada 2 pentanol ataupun 3 pentanol. Okay. So ini kamu dah belajar. So nothing new here. Okay, benda ni kamu dah belajar sebelum ni. So it's quite easy lah. Okay. So kita masukkan OH2 according to what rule kita guna kat sini? Markov-Nikov. Very good. So kita guna Markov-Nikov rule. Okay. Next one, C. Kita nak cara lain yang kita boleh hasilkan alkin. Ini kalau siapa tengok video kemarin, ada idea. Cara lain. Alkin, sir. Alkin sudah habis. Tiada lagi dekat alkin. Yang ada mekanisme tu, mekanisme yang terakhir tu, kita guna apa benda tu? Cuba ingat. Tengok ada berapa orang dalam sekarang. Tiada? Aiman? Tak tahu? Tak tahu, sir. Tak tahu. Kerana ianya tidak diajar semasa kamu di PDT dulu. Dia nama dia adalah hydration of haloalkane. Basically, apa kita buat? Kita ambil kita punya haloalkane. Kita react dia dengan NaOH. Atasnya ada apa ni? Ito. Bukan etanol, sebab kalau etanol dia akan jadi alkin. Dia guna H2O. Bawah ni kena ada reflux. Hasilnya kita akan menghasilkan kita punya alkohol tambah dengan NaBr. Ini kita dah tengok dalam SN1 dan SN2. Budak kelas BP sepatutnya boleh jawab ni sebab kita buat masa hari Rabu hari tu. Sebelum kita shutdown. Ada 2 mekanisme yang sama ada SN1 ataupun SN2. ND adalah lain satu cara. Ini dalam yang kelas kemarin, kelas BC. Ada anyone from kelas BC di sini? Terus tiada. Kita guna Grignard reagent. Grignard reagent is actually daripada haloalkane. Okay, daripada haloalkane
Okay. Kita react dia dengan magnesium. Ini saya revise balik. In the presence of dry ether. Hasilnya dia akan menghasilkan macam ni. This is our Grignard reagent. Grignard ni sangat penting sebab dia boleh guna untuk menghasilkan pelbagai jenis alkohol. Okay. Ada 3 jenis alkohol kita tahu. Yang pertama, kalau kita guna ini, yes, siapa tu? Kita first react dengan metanal followed by hydrolysis. Dia akan jadi, ni rantai kita kan? Dekat sini C, H, H, ni jadi OH. Tambah Mg, OH, Br. Ini apa ni? Ini apa kelas alkohol tu? Primary. Kita hasilkan primary alkohol. Kita boleh juga hasilkan secondary alkohol. Kita guna kita punya Grignard reagent. Okay. Kita boleh react dia dengan H, C, double bond O. Ini kita letak CH3, contoh. Followed by hydrolysis, is always must be followed by hydrolysis. Hasil dia adalah C, CH3, H, OH. Tambah Mg, OH, Br. Ini kita hasilkan kita punya secondary alcohol. Okay, soalan saya, so ini nama dia apa ni? Apakah namanya? Tu pentanol. No, this one. Yang saya garis merah tu, apa nama dia? Karboksil lah tu. Bukan karboksil, dia adalah karbonil. Dia adalah aldehyde. Apabila aldehyde, nama dia akan jadi berakhir dengan al. So berapa karbon tu? 1. Satu. So dia akan jadi Metanal. very good. So kalau kita nak hasilkan kita punya primary alcohol, kita mesti guna metanal. Hanya metanal saja. Kalau ini nama dia apa ni? Keton. Tengok balik betul-betul. Etanol. Etanol. Etanal. Sir. Etanal. Okay. Ya, very good. Dia adalah etanal. Okay. So basically kalau kata contoh lah kan, kita nak hasilkan secondary alcohol, kita start dengan 2 karbon. Macam ni. Saya nak hasilkan yang ini. That means saya tambah berapa karbon tu? Ni asal. 4, sir. Sorry. Allah. Silap. Okay. Contoh sekarang ni, saya nak okay. Ini adalah Grignard kita. Okay. Kita punya produk adalah ini. Ya Allah, Syazwan. Okay. So you have to know sekarang ni,
Siapa yang kita patut berapa banyak karbon yang kita patut tambah? So ini yang kita nak, ini yang kita ada. Ini kita ada. Okay, which is bahagian ini. Yang kita nak tambah adalah di sini. Satu, dua, tiga, empat. Okay, bermaksud kita punya karbonil kita kena jadi satu, dua, tiga, double bond, O, sini ada H. Boleh faham ke tu? Boleh, Boleh. sir. Boleh ikut Sebab Greenat ni kamu memang kena betul-betul master sebab memang akan naik. Okay, dia bukan limit kepada satu karbonnya tau. Dia boleh tambah banyak karbon. Okay, so kat sini kita akan guna ada aldehyde lah beside metanol. Maksudnya sir kalau mau buat primary alcohol memang mesti guna metanol je lah kan? Very good. Itu yang saya nak tekankan kat sini. Sebab apa? Kita nak primary alcohol tu, okay, kita nak ada benda ni. Kita nak ada, dia mesti di hujung kan? So compound tu mesti ada 2H. The only carbonyl yang ada 2H adalah metanol. Metanol. Kalau secondary, kita nak 1H. So that's mean, ada aldehyde kita boleh guna. Tak kisahlah apa-apa pun aldehyde kita. And Okay sir. very good. And tertiary alcohol pula pun kita boleh hasilkan kat sini. Dengan cara kita react dia dengan apa? Kamu rasalah. Keton. Very good. Kita kena react dia dengan, kan kita ni kat anak alkyl kan? So any alkyl group kat situ. So CH3, C double bond O, CH3. Contoh. Okay. So followed by hydrolysis. Hasilnya CH3 double bond O tu jadi OH tambah Mg OH Br. So itu saya nak highlight dekat sini lah. Okay. So nampak ni alkyl ni. So ni alkyl tu. So CH3 tu kita boleh tukar dengan apa-apa sajalah. Apa-apa rantai karbon. Boleh faham? Boleh sir. Faham, sir? Okay, so ini kita guna ketone. So sebab pernah sekali dalam exam, okay, pernah sekali dalam exam, dia bagi soalan, dia bagi alcohol which is tertiary alcohol, dia minta kamu bagi structure of Greenat dan juga carbonyl compound yang menghasilkan that alcohol. Okay, tapi yang itu saya akan tekankan nanti bila kita dah jumpa face to face. InsyaAllah, kalau tidak ada sebarang masalah, kita jumpa minggu lagi satu. Minggu depan masih lagi kita online. So my plan is dalam minggu depan kita dah habis everything. Alright, so habis bahagian yang ketiga. Ada apa soalan nak kamu nak tanya dekat sini? Sir, maksudnya kan sir, dia punya OH group tu bergantung dekat di mana dia punya double bond O kah? Exactly. OH tu datang daripada double bond O. Kenapa? Okay. Kita tengok yang ini. Greenat reagent ni, saya cerita sikit pasal Greenat dulu. Okay, Greenat reagent is actually dia macam ni lah kan, CH3, CH2, X ni, halogen, Br. So apa kita buat bila kita react dengan metal? Kita actually menghasilkan satu karbon yang bonding dengan magnesium, bonding dengan bromin. Magnesium charge dia apa?
Positif. Positif. Positif berapa? 2 positif. Dua. 2 positif kan? So dia ni akan jadi partially positif, Partially 2. positif. So ini partially negatif, Negatif. ini partially negatif. So carbon tu actually carbon tu yang bercharge negatif. So kenapa dia attack pada C double bond O tu? C double bond O, apa yang kita tahu di sini adalah okay, kawasan C double bond O ni dia adalah partially oxygen, partially negatif, ini partially positif. So dia akan tarik elektron ke atas. Okay, what you have learned before is, okay, yang negatif ni, dia akan datang attack. Ni, dia akan tolak ini naik atas. Hasilnya, kita akan menghasilkan H, C, H, which is yang ini, kawasan karbonil ni, O tu kan, dia tolak double bond naik atas. So bila dia tolak double bond naik atas, dia akan jadi apa? Lone pair. Lone pair, betul. So dia ada 2 lone pair. So naik satu, dia tolak satu jadi 3. So berapa formal charge dia sekarang? Negatif 1. Negatif 1. So dia akan jadi O charge, negatif lah. So apa berlaku? Bonding wujud antara dia orang. C, H2, CH3. Yang ini sebab dia boleh terus komplement kat sini jadi OMGBr. Faham tak tu? Kenapa dia terus attach dengan MgBr rasa? Sebab Mg ni bercharge positif. Oh, okey. Ionic compound. Okay, so kawasan yang ini, okay, kawasan ini is actually from here. So, kenapa kita perlu hydrolysis? Okay, bila kita hydrolysis tu is actually kita tambah H2O, H+, apa yang berlaku adalah dalam H2O kita ada 2 benda iaitu H+ dan juga OH minus. O ni charge apa? Negatif. Dia akan ambil siapa? Positif. Positif. So dia akan jadi H, C, H, OH. CH2, CH3. Tambah dengan Mg. Mg kan tadi tak cukup satu kan negatif. Dia ambil lah OH ni. OH, Br. Itu yang berlaku kat green night sebenarnya. So kalau you nak hasilkan secondary alcohol, that means you kena ada satu saja kan hidrogen. Apa yang berlaku, kita akan tukarlah hidrogen ni dengan apa-apa yang kita nak. Tengok pada structure tu. Kalau you nak buat tertiary, ditukarlah hidrogen ni dengan apa-apa yang kamu nak. Boleh faham? Boleh. Elden, okay Elden? Okay, sir. Okay. So itu adalah bahagian preparation, bahagian yang ketiga. Syafiq, bukan kau ada kelas kah? Pukul 10? Sepatutnya ada asa, tapi tidak Batal. bunyi ni. Tidak bagi apa-apa. Saya tengah tunggu juga. Jadi selama tunggu tu saya stay lah. Okay. Harvey ada lagi? Saya Kamarol dengan Wan je ada yang dari CP so. Okay. Tak apa. Okay je tu. Okay, bahagian yang keempat, kita akan tengok adalah reaction of alcohol. Macam biasalah, kalau kita dah belajar apa nama benda ni? Belajar organic compound ni, kita akan tengoklah reaction-reaction apa dia boleh buat. So, dia ada, tak saya kira, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 lah, 5. Kita boleh tengok pada 5 kategori. Tapi 5 ni pun ada pecah kecil-kecil lagi bawah dia. The first one, alcohol ni what you have to know is actually an acid.
Okay, alcohol is an acid ataupun a very weak acid lah. Sebab itulah kalau you minum banyak-banyak, dia akan ada kesan kepada kamu punya organ-organ di dalam itu. Okay, so alcohol is a very weak acid. So reaction of alcohol ni dia boleh buat adalah apa, certain reaction yang acid boleh buat. Contoh, yang pertama, dia boleh react dengan sodium, metal. Okay, reaction with sodium. So bila reaction dengan sodium, apa yang kita akan buat kat situ adalah kita ambil kita punya alkohol, tambahkan dengan sodium, kita akan hasilkan O negatif, Na plus. Tambahkan dengan hydrogen, which is H2. Mudaratlah 1/2. Ini yang pertama. Susahkah reaction ni? Tak, sir. Agak direct kan reaction ni? Ya. Ya. Very good. Reaction yang kedua, alkohol. Yang apa reaction alkohol yang kamu dah belajar? Dehydration of alcohol. Very good. Dehydration of alcohol. So dehydration of alcohol ni kita tengok dekat chapter mana? Chapter 13. So bagi contoh siapa ya? Saya nak minta Kamarul ada? Ada, sir. Ada. Bagi contoh kat saya satu. Bagilah apa-apa alkohol. Etanol, sir. Etanol. Paling mudah kan? Ya. So kita react dia dengan Ya, sudah saya UPS. apa tu? Kita react dia dengan apa, Kamarul? Kenapa ya? Lupa sudah, sir. Lupa sudah. Acid. Oh ya, concentration H2SO4. Concentrated H2SO4. So, mesti ada apa? Reflux kah? No. Bila kamu nak Bukan. buang air, kamu mesti Heat. panaskan dia. Macam kamu nak keringkan Ah, baju heat. kan, mesti panaskan dia. So, dia hasilkan Alki. alkin kita nama apa? Ethin. Etanol, ethin. Ya, very good. So, kita akan hasilkan ethene lah. So, CH2, double bond, CH2. Tambah dengan H2O. H2O. Very good. Okay, so itu adalah reaction of alcohol. Yang kedua, nothing new here. Dah belajar dah. Sekarang saya cakap bila makin lama tu dia akan mula berulang-ulang kembali. Okay, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah ni pun kamu dah belajar actually. Tapi bukan sekarang, macam maybe masa zaman sekolah tu kamu dah belajar. Alkohol ni boleh digunakan untuk hasilkan satu compound yang wangi. Wangi. Apa tu? Esterification. Yes, esterification. Okay, esterification. So, esterification ni apa kita buat? Kita react alkohol kita dengan Acid. what type of acid? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Carboxylic acid. Mesti ada carboxylic acid. Bagi contoh satu carboxylic acid. Butanoic acid. Butanoic acid. CH2, CH2C double bond O, OH. Okay. In the presence of, mesti ada mineral acid. Okay, mesti ada acid dekat situ. Sebab untuk activate dia,
dan mesti ada reflux. Dia bukan heat, dia reflux. Okay, hasilnya dia akan menghasilkan apa ni? Okay, tips untuk ester. Okay, tips untuk ester, alkohol akan jadi dia punya substituent. Ini kita punya substituent. So ini adalah dia punya parent dia. So dia akan hasilkan CH3, CH2, CH2, C double bond O. Lepas tu sambung, ambil O dekat sini. O dekat sini. O, CH2, CH3. So kita guna etanol dan kita guna butanoic acid. Okay, so kita akan hasilkan alkohol kita jadi substituent etil butanoate. Okay, etil butanoate. Okay, bila OH ni, itu namanya ester lah. OH, carboxylic acid, OH, ester. Tambah dengan H2O lah. Di belakang kita buang water actually. Boleh ikut? Boleh, sir. Boleh, sir. Sir, Ya. jadi dari butanoic acid tu, yang kan highlight yang kuning tu kan, jadi yang OH tu pecah lah kan, sir? Lepas tu masukkan yang etanol. Yes. Dia actually, yang ini kena highlight sampai sini lah. Allah, tutup pula. Macam tu. Faham? Faham, sir? Faham. Okay, Next one, next reaction yang dia boleh buat adalah substitution reaction. Ada student BC lagi di sini? Ya dah. Untuk substitution reaction ni saya akan pecahkan kepada empat benda. Okey, 4 benda. Yang pertama, kita akan react dia dengan HX. Okey, so contoh macam ni, kita boleh react dia dengan OH, kita tambah HBr. Dia akan menghasilkan, ketik kat sini, tambahlah dengan H2O. So ini actually adalah another example. Ni apa, what type of reaction is this? What type of reaction is this? Hydrohalogenation. Type of reaction. Astaghfirullahalazim. Substitution. What type of substitution? You substitute? Nucleophilic. Nucleophilic substitution. Very good. Ini adalah contoh nucleophilic substitution reaction. Kita substitute kita punya OH dengan halogen. Okay, itu yang pertama. B. Ada lagi satu Lagi satu saya nak tunjuk kalau kita guna, ni adalah OH. Kita guna HCl. Okay. Dan kita ada zinc chloride. So dia akan menghasilkan benda yang sama juga. Cl tambah dengan H2O. Ini sangat penting. Nama dia adalah
Lucas test. Yes. Lucas test ni saya nak tunjuk nanti selepas kita habis semua reaction ni, saya nak tunjuk apa itu Lucas test. Okay? Sir, Ya. zinc chloride tu untuk apa, sir? Zinc chloride tu kita nak activate kita punya hydroxy group ni untuk dia leave. Kita nak activate benda ni. Kita sebagai kita punya catalyst. Okay? And this whole combination is known as Lucas reagent. Inilah jadi kan, bila dah tersalah tukar color, lepas tu tak perasan itu adalah highlighter, paksa juga tulis. Okay, ini adalah Lucas reagent. Okay, kalau kita sempat, I think next week adalah minggu kita buat eksperimen 4. So since kita dah under PKP, so kita tidak akan buat. So kita akan, kalau minggu yang berikutnya tu kita akan buat eksperimen 5, Lucas test. So insya-Allah kalau tidak ada sebarang halangan, kita akan buatlah eksperimen tu. Okay, eksperimen Lucas. Okay, time tu kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan Lucas test ni. Alright? Okay kah? Kamu masih okay lagi? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So far kita dah tengok reaction dia kan? Reaction dia yang ni mudah, ini pun mudah, ini pun mudah. Nothing hard here. Okay, yang ini kita cuma substitute saja dengan halogen. Substitution ni pun ada 4 test. Bukan 4 test, 4 benda lah. Okay, yang berikutnya saya nak tunjuk kalau kata kita react dia dengan kita dengan PX3. Okay, contoh macam PBr3 ataupun PCl3. Kita ambil contoh, kita guna ni kan. Kita ambil etanol kita, CH3, CH2OH. So kita react dia dengan PCl3. Okay, apa dia akan jadi adalah, saya nak buat kat muka surat sebelah lah. Saya nak buat kat sini. Sebab ada sebabnya. Okay, ulang balik. PX3. Okay, so bila PX3 ni, apa yang kita akan buat adalah kita akan compare between, kita akan ambil kita punya alkohol, kita react dengan contoh PCl3, hasilnya adalah kita akan hasilkan CH3, CH2, Cl tambah dengan H3PO3. So kita balancekan dia, ini perlu 3, ini pun perlu 3. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita react dengan PX5, which is PCl5 lah. Kita ambil kita punya alkohol. Kita react dengan PCl5. Hasil dia adalah CH3, CH2Cl tambah POCl3 tambah HCl. Dan kalau kita react dengan thionyl chloride, SOCl2, nama dia adalah thionyl chloride. Okay, SOCl2 is known as thionyl chloride. So, dia adalah CH3, CH2, OH tambah SOCl2. Hasil dia, SOCl2 ni mesti dalam pyridine, which is our solvent. CH3, CH2, Cl tambah SO2 tambah HCl. So ada certain thing yang saya nak highlight dekat sini. Yang pertama, you notice dia punya byproduct. Okay, byproduct dia berbeza. Okay, byproduct dia berbeza. So kadang-kadang soalan exam dia tidak bagi tahu reagent apa kita guna.
dia minta kamu teka apa reagent dia. Tapi dia bagi tahu apa itu byproduct dia. Okay, dia beritahu apa itu byproduct tu. So you have to know lah. Kalau you dapat POCl3, that means kita guna PCl5. Kalau kita dapat sulfur dioxide, that means kita guna thionyl chloride. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak highlight dekat sini adalah berkenaan nama thionyl chloride ni. Okay, nama thionyl chloride ni sangat penting. Okay, sebab thionyl chloride ni dia pernah keluar, dia tulis dalam exam, thionyl chloride, and student tidak tahu. So you have to know lah nama thionyl chloride tu. Walaupun produk dia kalau you tengok kat sini, produk dia semua sama je. Okay, all of these things are just the same thing. Okay, so you have to be alert regarding this. You have to be alert regarding this. Alright. Ada soalan nak tanya kat sini? Gabriel? Sir, Ya. dia punya byproduct tu maksudnya tetaplah kan sir, untuk contoh untuk PX3 kan, jadi tetaplah jadi H2PO3. Yes, memang sentiasa itu. You tukarlah apa-apa alkohol pun, memang itu je lah byproduct dia. Ada lagi soalan nak tanya? Takkan Gabriel tak ada soalan? Pelik juga. Okey sir. Cuma Okey. yang yang pakai thionyl chloride tu je lah ada condition sir. Yang thionyl chloride saja yang ada condition. Okey sir. Right? So, saya nak patah balik pada Lucas ni. Saya cerita, Lucas test ni is very useful sebab kita boleh guna dia untuk compare between classes of alcohol. Okay. Untuk Lucas test ni, kalau contoh you ada ini, dan juga ini. So this one is our primary, secondary and tertiary alcohol. Kalau you tengok Lucas test ni, yang paling saya nak tekankan kat sini adalah Lucas ni dia sangat tengok masa. Okay, time. Okay, dia sangat tengok masa. So it might be different from apa yang kamu belajar sebelum ni. So kami di bahagian yang PhD dah selaraskan bahawa untuk primary alcohol, okay, untuk primary alcohol, dia no cloudy solution form. After 10 minutes of heating. And untuk secondary, cloudy solution form after 5 to 10 minutes of heating. And untuk tertiary alcohol, cloudy solution form immediately. Okay, so ini adalah kita punya observation untuk Lucas test. Sir, Yes. kenapa dalam equation dia tiada apa sir? Heating sir dalam equation. So in general, inilah equation dia. Tetapi bila kita buat chemical test punya tu, kita akan letak heating kat bawah tu. Sebab in general semua reaction tu boleh berlaku sama ada cepat ataupun lambat. Heating is not compulsory here.
Sebab macam tertiary alcohol, okay, macam tertiary alcohol kan, you campur, dia terus dapat. Secondary alcohol pun dia boleh dapat, tapi dia ambil masa lama. So kita nak percepatkan reaction tu, kita panaskan dia. And primary alcohol pun boleh dapat, tetapi dia ambil masa sangat lama. So kita nak percepatkan dia, kita panaskan, tapi dalam tempoh 10 minit tidak ada perubahan, so kita stop lah. Faham? Faham, sir. Lagi soalan? Ada soalan lagi? It's actually a very good question tu. Okay. Kalau tak ada, kita teruskan ke bahagian reaction dia yang last kali, dia punya reaction. No, ada satu lagi. Mungkin kita set up. Dia apa selipar? Yang berikutnya adalah berkenaan yang kelima adalah oxidation reaction. Untuk oxidation ni berlaku, in order for oxidation ni berlaku, so saya nak kenalkan satu term kat kamu dulu. So alkohol kita, kan ni alkohol, OH ni, okay. So this carbon, okay, this carbon ni, nama dia adalah carbinol. Okay, carbinol. Okay, kalau ini C double bond O, mana dia ni? Kalau C double bond O, kita panggil dia sebagai carbonyl. Bila COH dia jadi carbinol. Untuk oxidation, so dia sangat bergantung kepada kelas. Okay, in order to oxidize, we must remove the hydrogen from the OH-nya and one hydrogen from the carbinol. Carbon. Bermaksud, in order for this reaction to happen, you kena remove this hydrogen. Okay, this hydrogen you kena remove. Okay, and also you kena remove one of the hydrogen daripada neighbor dia. Di sini. Baru dia boleh oxidize. So kita tahu kita ada banyak class of alcohol. So kita ada Siri ni menyampuk je. Kita ada primary alcohol. Okay. So kalau primary alcohol, okay, kita ambil contoh macam kita punya etanol, CH3, H, H, O, H. Kalau kita oxidize dengan menggunakan pyridinium chlorochromate, PCC. Okay, ingat PCC, solvent dia adalah CH2, Cl2. Okay. Hasil dia adalah kita akan remove this hydrogen and also this hydrogen kan. Kita akan jadi CH3, C, O, ini H yang bawah tu, kita hilang kan. Dia apa akan jadi? So kita akan jadikan dia double bond. Which is kita akan hasilkan kita punya apa ni? Etanol. Which is our aldehyde. Okay. Pyridinium chlorochromate ni,
Okay, pyridinium chlorochromate ni, this one PCC, Na, is known as, okay, dia dikenali sebagai a mild oxidizing agent. Okay, mild. Apa lagi oxidizing agent yang kamu tahu? KMNO4. Very good. Siapa tu? Kamarul kah? Yes, sir. Ya, siapa nak Kamarul, dia masih single. Boleh try. KMNO4. Lagi apa Kamarul? CR207. Very good. CR207 pun boleh. Tapi KMNO4 kena ada apa condition kat atas ni? Acid. H+, very good. Dan mesti ada Heat. heat. So KMNO4 H+ heat ni is actually known as a very strong oxidizing agent. Okay, apa dia akan buat adalah, so dia still lagi akan buang, okay, dia still lagi akan buang these two hydrogen. Okay, ni satu dia buang, ni satu dia buang. So apa yang tinggal adalah dia akan jadi carboxylic dia akan jadi double bond O kan. Tapi what you have to know, kalau kamu ingat dalam alkene kita belajar, bila ada double bond O, ada H kat sini, apa dia akan buat? Dia jadi OH. Very good. Dia akan terus oxidize jadi, kan dia sebagai OH. So ini kita punya Carboxylic acid. carboxylic acid. So ini nama dia adalah ethanoic acid. So KMNO4 semua ni, all of this thing is known as a strong oxidizing agent. Okay, and kita punya ethanol ni, kalau kata kita further oxidize dia, okay, kita further oxidize dia, kita guna KMNO4. Hasil dia akan jadi Carboxylic acid. carboxylic acid. So, apa kita boleh conclude kat sini bahawa daripada this slide, kita tahu bahawa kita punya primary alcohol, okay, kalau kita oxidize dia, dia boleh jadi aldehyde, dan aldehyde kalau kita oxidize, dia boleh jadi kita punya carboxylic acid. So, Acid. ini dari sini, ini dari sini, dan ini boleh terus dari sini. Kalau alkohol nak jadi aldehyde, kena guna mild oxidizing agent, hanya only PCC in dichloromethane. Di sini kena guna PCC in CH2, Cl2. Yang ini je nak guna apa? K2, CR2, O7, H+, heat boleh. Yang atas je nak guna KMNO4, H+, heat pun boleh juga. Okay? So itu adalah untuk primary alcohol. Kalau secondary alcohol, ada apa soalan nak tanya sebelum saya proceed ke secondary alcohol? Sir, hidrogen yang dibuang tu jadi byproduct lah, sir. Ya, jadi byproduct, jadi H2O. Okay, sir. Tapi kita tak fokus lah. Okay. Kalau secondary alcohol,
Secondary alcohol. Okay, kita ambil contoh macam CH3, COH, CH3. Kita oxidize dia dengan menggunakan KMnO4, H plus KIT. So dia ada kan? Ini satu, ini satu. So dia akan jadi apa? Keton. CH3, C, Double bond O, double bond O, CH3. Kita boleh further oxidize tak? Tidak. Sebab tidak ada hidrogen, so kita tidak boleh further oxidize. Remember, oxidation memerlukan hidrogen. Sebab oxidation is loss of hydrogen. Okay, loss of hydrogen. So di sini kita nak buang hidrogen, so tidak ada lagi hidrogen, so tidak boleh buat. Kalau yang tadi, kita boleh further oxidize because we have hydrogen. So, kita boleh conclude kat sini bahawa kita punya secondary alcohol, kalau kita oxidize dia, dia akan jadi kita punya ketone. Kita akan guna strong oxidizing agent kat sini, tak guna weak oxidizing agent. Okay, mild tu hanya guna untuk the first one saja. Dan kalau kita tengok kita punya tertiary alcohol, kalau you tengok sini, kita akan buang this hydrogen. Ada lagi hydrogen yang boleh dibuang? Tiada. Tiada. So maksud dekat sini kita tidak boleh oxidize dia. So dia akan jadi no reaction. Okay, no reaction. So tertiary alcohol, dia tidak boleh kena oxidize. So ini tiga ni, 1, 2 dan 3 ni, ini sangat-sangat penting. So because kita boleh guna dia sampai ke carboxylic acid, nanti bila kita masuk carbonyl pun kita akan guna dia balik. So next time bila saya ajar topik carbonyl, I will ask you, how can we prepare carbonyl compound? So you should say, kita boleh oxidize kita punya alkohol. Kita boleh nak jadi aldehyde, kita guna weak oxidizing agent. Nak jadi ketone, kita guna secondary alcohol. Okay, so you kena tahu benda-benda ni. Alright, itu adalah satu lagi. And then dari satu chemical test yang kamu perlu tahu adalah yang ke-6. So yang ke-6 is nama dia adalah iodoform test. Iodoform test, okay, dia adalah digunakan to identify the presence Cardinal group. of methyl carbinol. Okay, itu tujuan dia. Okay, contoh dia macam ni. Kalau saya beri kat kamu dan ini. Okay, both are secondary alcohol. Okay, both are secondary alcohol. So you tak boleh nak differentiate dengan menggunakan Lucas. Lucas doesn't work here. Okay, sebab both akan tunjuk result yang sama. So kita tak boleh guna Lucas kat sini. So what we have to use here is kita kena menggunakan satu test yang boleh membezakan dia orang. So methyl carbinol tu apa?
So tadi saya ada terangkan pasal carbinol. So carbinol adalah C yang ada OH ni kan. Okay. So carbinol is actually dia ada methyl carbinol, dia ada ni CH3 kat situ. So this whole thing, okay, this whole thing is known as your methyl carbinol. Faham? Fahamkah? Faham, sir. Faham, sir. Okay. Apa yang kita akan buat adalah basically iodoform kita akan react dia dengan CH3, CH2, C, OH, H, CH3. Kita tambah dengan iodine yang ada base NaOH. Dia akan menghasilkan CH3, CH2, C. Dia akan sini jadi double bond O, O negatif, Na plus, tambah dengan CHI3, turun ke bawah. Ini saya tak balance equation ni ya. Equation ni tidak di-balance. Okay. So sebab kalau nak balance dia lebih kompleks dan mekanisme dia pun agak panjang sebenarnya. So saya tidak akan terangkan mekanisme tu. But what you have to know here is, sebelum kamu tanya soalan, okay, so ini CHI3 ni, dia sabar dulu. Adalah yellow precipitate. Okay, so apa yang berlaku dekat sini sebelum yang berlaku kat sini adalah kita akan buang this thing. Kita akan buang. So reaction ini menyebabkan pengurangan bilangan karbon. Okay, kalau you tengok sini, daripada 4 karbon dia jadi 3 karbon. Carbinol tu dia kena oxidize jadi carboxylate ion. Okey, soalan. Sir, bukan soalan ni, sir. Minta kebenaran, sir. Wah, pergilah. Nak pergi pasang gelang. Pergilah. Okey, sir. Kan saya cakap tadi, pergi je. Okey. So, ini adalah iodoform test. Ada apa soalan nak tanya? Hello? Semua okey? Okay, sir. Okay, sir. Ada satu bahagian last lagi. One last part. Iaitu berkenaan phenol. Sir, kejap. Okey. Kejap apa? Produk tu naik dengan water tak penting. Tak penting. Okay. Alright, kita teruskan. Untuk phenol, okay, bahagian terakhir, which is about phenol, bahagian yang kelima. Ya Allah. Ada beberapa benda yang kita akan bincangkan. Okay. So, first thing first adalah phenol ni. This is our phenol. Okay. Phenol is actually an acid. Okay. Phenol is actually an acid. Apa definition acid? Menghasilkan H+. Acid adalah spesies in water
dia akan dissociate into H plus atau H3O plus. H plus ataupun H3 plus. Okay, dia akan buang H, so dia kena removable lah. Dia akan jadi H3O plus tambah dengan ni jadi apa? Jadi O. H dah hilang kan? Jadi O negatif. Oh, negatif. Yes. Jadi O negatif. So apa yang berlaku kat sini adalah ini yang benda ni, yang terhad sini dinamakan sebagai kita punya phenoxide ion. Phenoxide ion. So ini satu benda. Kalau kita tengok alkohol biasa, alkohol pun is considered as an acid. Bila dalam water, dia akan hilang H untuk jadi H3O plus tambah dengan etoxide ion. Alright. So what you have to know here is the stronger the acid, the more, the greater the stability of conjugate base, the stronger the acid. Okay, lebih stable kita punya conjugate base, lebih kuat acid tu. So kalau kita tengok water yang biasa kan, water yang biasa H2O, dia akan jadi H3O plus tambah OH minus. Okay, antara tiga ni siapa yang lebih kuat acid? Acid yang lebih kuat? Water. The answer is actually phenol. Kenapa? Sebab phenol ini dia punya negative charge tu, negative charge ni dia boleh delocalize into benzene ring. So ini masuk, dia tendang naik sini. So dia akan jadi macam ni. Double bond O negatif, ini sini, ini sini. So next one, ini masuk, ini ke sini. Double bond O, pergi sini, ini negatif, ini pergi sini. So what type of stability is this? Hello, Dia anybody? boleh ubah-ubah. Yeah, tahu what type of stability is this? Resonance stability. Very good. Resonance effect ke sir? Resonance stability. Okay. Kenapa sir? Dia lebih stabil yang phenoxide ion tu. Sebab yang charge negatif tu dia boleh janda stick dekat satu tempat begitu kan? Ya, dia macam charge negatif ni bayangkan macam bola panas. Daripada jadi yang- seorang-seorang pegang je kan. Tapi dia pasing. So tidaklah rasa panas dia tu. Jadi yang water tu sebab dia stick dekat
satu tempat je. Itu sebab Yes. janda. Oh, okey sir. Kalau yang ini, apa yang ada dekat situ? Ni, methoxide ion, etoxide ion ni. Apa yang ada dekat sini? Ini. Ni apa grup ni? Alkane. Alkyl group. Alkyl group is known as what type of group? Hydrocarbon kah? Betul. Astagfirullah. Betul. Tapi ada lagi nama lain dia tu. They is known as, ya Allah, tuan. It is known as an Negatif. Electrophile. lain. Biasa. Electron something group. Yang tarik elektron Dia electron donating group. Dia akan tolak elektron ke sana. So tadi dia panas kan? Lepas tu ada orang duk bagi panas lagi. Stabil ke tak? tidak sir, dia jadi lebih negatif. Yes, so dia tidak stabil kan? So in term of acidity, susunan dia adalah paling rendah is actually kita punya alkohol biasa, followed by kita punya water, lepas tu barulah kita cakap kita punya phenol. Kenapa alkohol paling rendah? Sebab dia ada EDG. EDG dia akan push electron density, dia akan destabilize kita punya conjugate base. Kenapa phenol lebih stabil? Sebab dia ada delocalization of electron into benzene. So dia akan increase the stability of conjugate base. So remember, the base stabil kita punya conjugate base lebih kuat asid tu. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Okay, remember ya, Faham, sir. stability of kita punya conjugate base tu bergantung dengan kita punya strength of conjugate acid. So kita dah tengok tadi pasal acidity of phenol dan kita dah compare dia dengan tu. So next one adalah kita nak tengok reaction of phenol. This is the last part untuk hari ni. So last part untuk hari ni adalah kita nak tengok reaction of phenol. So reaction of phenol, this is our phenol kita. So phenol dia boleh react dengan macam-macam benda. So the first one dia adalah an acid. It is a stronger acid. So that means dia boleh react dengan Best. sodium dulu lah. Sama macam alkohol tadi kan. So kita akan hasilkan O negatif, Na plus. Tambah dengan H2. Dan yang kedua, kita boleh react dia dengan base. Terus kita tambah NaOH. Hasil dia adalah sama juga sebenarnya. Okey, ini reaction yang membezakan dia dengan alkohol. Walaupun alkohol tu acid, tapi dia tak boleh react dengan NaOH. Tapi disebabkan apa nama ni? Phenol is a greater acid, is a stronger acid, so that's why dia boleh react dengan base. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Okay, dan kita ada chemical test untuk phenol. Kalau kita nak tentukan chemical test untuk phenol, ni reaction dia.
kita guna bromine test. Bromine water test dia akan menghasilkan kita punya phenol kita react dengan Br2 dalam water. Hasil dia adalah ni OH, tapi bromin akan masuk kat sini. Someone tolong bagi nama dia. Tolong bagi nama dia. Two, 246 tribromo Tribromo. phenol. Very good. Dan dia punya observation dia adalah ini is actually from a white precipitate. Ni kalau kita bernasib baik, kalau tak ada PKP, everything okay, kita akan buat eksperimen ni lah. Bromine water test ni. Dan the last one, the last reaction of phenol is kita guna Fe ferrum chloride punya test. Tadi apa aku guna? 3 atau 4. FeCl3 solution test. Okay, so basically apa kita buat, kita ambil kita punya phenol, kita react dia dengan FeCl3, hasil dia, okay, ni actually warna yellow benda ni. Kita akan hasilkan satu benda, nama dia adalah nama dia pelik sikit ni. Sebab structure dia pun pelik. Okay, dia bonding bukan dengan atom tapi dengan pi elektron ni, dia tarik macam tu. Ini FeCl3. So ni dia akan hasilkan satu purple complex. Ni lain Okay. So itulah untuk chapter alkohol. So pada hari ini, jauh perjalanan kita. Kita start dengan naming. Remember kita belajar naming dan juga classify alkohol kita. Lepas tu kita tengok physical properties. Kita tahu bahawa 12 karbon ke bawah adalah liquid, atas pada 12 karbon adalah solid. Dan alkohol ni unik sebab dia boleh buat hydrogen bond. So that's mean dia punya van der Waals forces dia lebih kuat. Menyebabkan kalau lagi besar saiz dia, kita tengok boiling point dia lebih tinggi. And then kalau kita compare dengan diol lebih tinggi sebab more hydrogen bond. Kalau compare dengan hydrocarbon, dia lebih tinggi juga sebab dia buat hydrogen bond. Okay, tapi kalau tadi ada soalan tanya, kalau kata saiz hydrocarbon tu lebih besar, hydrocarbon itulah yang menang. Okay, dan kalau kita isomeric, kita tengok in term of branching guna argument alkane, dan kedudukan OH tu isomeric juga, okay, sebab steric effect kat sini. In term of solubility, kita discuss ada satu berkaitan hydrophilic dan juga hydrophobic. Lebih besar hydrophobic, dia makin tak larut. Okay, yang kedua faktor, kalau lebih banyak hydroxy group, lebih larut. In term of preparation, kita tengok ada 4 cara. Satu nak hasilkan etanol, ini jaranglah kita guna. This one kita jarang guna. Tapi yang bawah-bawah tu kita dah biasa guna. Yang which is B, C ni adalah pengulangan. D ni pun pengulangan daripada episod semalam. So kita belajar sikit, kita fokus sikit pada kita punya Grignard reagent ni. Okay. And then ni Grignard lagi. Lepas tu baru kita tengok reaction of alcohol. Ada satu dengan sodium. Lepas tu dengan dehydration, ester. And then substitution reaction, ada 4 kat sini. Yang pertama Lucas. Okay. Yang kedua adalah pasal PX3, PX5, SOCl2. Penting kat situ byproduct dia. Oxidation. Oxidation mesti ada hydrogen 2 ketul baru boleh oxidize.
Okay, menyebabkan tertiary tidak boleh oxidize, and also iodoform test yang menghasilkan yellow precipitate. Kita tengok phenol in term of acidity of phenol, dan kita tengok reaction of phenol ada dengan sodium, NaOH, bromine test dan juga iron chloride. So itulah untuk hari ini. Ada apa soalan nak ditanya? Ada apa soalan nak ditanya? Tiada, Sir. Tiada. Sir, katam sudah kita kan? Khatam sudah chapter ni. Okey. Okay. So, sila nyalakan kamera anda untuk sesi fotografi kenang-kenangan sesi pada hari ini. Kenapa Alexius? Farhan tak mandi tu. Suka-suka je, Sir. Ada air pula di sini. Ada air kah? Ada, bah. Blok F saya ni. Saya bukan blok E. Buka kamera kah, Ustaz? Yalah. Masuklah kawan Aizat tu.